Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berjaya sampai ke hari yang ke-17. Nah, 17 lah. Malam ni kan yang ke-17 lah. Dan lebih separuh dah kita puasa. Allah Ta'ala bagi kita nikmat berada dalam bulan Ramadan. Nikmat yang tak semua orang dapat. Dan kalau masuk bulan Ramadan pun tak semua orang dapat nikmat bulan Ramadan. Apa nikmat bulan Ramadan ni? Ada dua saja. Yang pertama, nikmat siam. Yang kedua, nikmat qiyam. Siam ni puasa, qiyam ni mendirikan malam. Dua nikmat yang besar dalam bulan Ramadan, yang tidak semua orang yang masuk bulan Ramadan dapat nikmat tu. Nah, satu, masuk bulan Ramadan nikmat dah. Yang kedua, nikmat qiyam dengan siam ni tak semua orang dapat. Kalau semua orang dapat nikmat siam dengan qiyam ni, nescaya surau dan masjid kita penuh lah. Betul tak? 2-3 hari lepas, hari terakhir saya jadi imam dekat Masjid Putrajaya, hari Sabtu malam Ahad. Jadi nak balik tu, saya nak singgah rumah adik saya. Saya lalulah ikut Putrajaya tu lah, tempat bangunan kerajaan tu lah, kiri kanan tu kan, yang ada bangunan kementerian tu, kementerian ni, jalan straight kan. Di situ rupanya ada satu karnival. Karnival, tak tahulah, karnival raya kot kan. Ada, pernah pergi? Lemah, tak pergi Karnival raya kot. Tapi tak tengoklah sebab dia jam kan, jam. Jadi nampaklah budak-budak duk main basikal, duk main apa yang lampu-lampu tu. Lepas tu duk nampak orang kulukile. Lepas tu duk parking jauh-jauh berjalan. Jam lah. Lepas tu sampai satu tempat tu, siap ada orang menyanyi lagi kan. Saya kata, Allah, dalam bulan Ramadan ni ada manusia yang Allah Ta'ala tak beri rezeki untuk beribadat bulan Ramadan, sehingga ada masa dia untuk berseronok-seronok macam tu. Bukanlah nak kata kita ni baik sangat, tak baik jugalah. Tapi maksudnya kita kena insaf bahawa bulan Ramadan ni ialah bulan yang ada 30 hari ni je. Betul tak? Dalam Quran, tanya ustaz kita, Quran sebut, dia kata apa? Ayyaman ma'dudat. Tak? Ayat surah Baqarah tak? Yang pertama dia kata, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang dahulu wajib berpuasa supaya kamu bertakwa. Lepas tu, ayat lepas tu disebut ayyaman ma'dudat. Apa maksud ayyaman ma'dudat? Satu, ialah bulan puasa ni kita boleh kira hari dia 30 hari je paling banyak. Paling sikit 29 hari. Yang kedua, ayyaman ma'dudat. Maksudnya orang akan kira hari dia. Macam kita lah, malam ni malam 17. Bulan lepas tak kisah malam berapa, betul tak? Betul tak? Yang ketiga, kan orang yang puasa ni kan, dia menunggu hari raya kan. Dia akan kira hari, berapa hari lagi, betul tak? Ayyaman ma'dudat. Yang keempat, bila kita sebut ayyaman ma'dudat dalam bahasa Arab, maksudnya hari tu bila dia boleh dikira, maksudnya dia sangat sikit. Faham tak? Sebab tu kita kata, berapa nilai kekayaan kamu? Kekayaan saya tidak terkira. Betul tak? Maknanya tak dikira. Tak dikira ni banyak lah. Tapi bila kita kata boleh kira, maknanya sikit. Jadi takkanlah dengan sikit ni pun tak boleh. Maksud itu, tak boleh nak beri fokus sikit. Takkanlah tak boleh nak tinggal yang lain-lain tu sekejap kerana hari ni sikit je. Takkan tak boleh, betul tak? Kita ada setahun 12 bulan, kita ada sebulan je untuk fokus dua benda tadi kan.
Siyam dengan qiyam. Puasa dengan hidupkan malam, betul tak? Tapi kita rebut juga dalam bulan yang sikit ni. Macam tak ada dah bulan lain. Macam tu. Maka alangkah ruginya kita. Rugi. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan, kita ada sekitar 13 hari lagi tak? 13 hari lagi. Kalau kita kata nak all out 13 hari je lagi. Kalau kita letak kita di posisi tuan-tuan ada 13 hari lagi untuk hidup. Apa tuan nak buat? 13 hari lagi. Lagi 2 minggu mati dulu. Nombor 2, 3. Contoh, takut aku. Betul tak? Kalau kita tahu lagi 13 hari kita nak mati, apa yang tuan buat? Sudah pasti kita akan bagi sesuatu yang terbaik untuk ibadah kita, betul tak? Gitu. Dan Ramadan ni istimewa dia berbanding dengan bulan-bulan lain, dia ada banyak keistimewaan. Paling utama puasa tak? Puasa. Dan amalan puasa ni dia lain daripada amalan lain. Tak sekatalah walaupun solat ni amalan yang pertama dihisap, betul tak? Bila kita pergi ke hari akhirat nanti, amalan pertama yang akan dikira puasa, solat. Kalau tak selesai solat, tak pergi kira amalan lain, tak pergi. Walaupun begitu istimewanya, tapi masih lagi puasa itu sangat istimewa. Apa keistimewaan puasa? Ada dua keistimewaan puasa. Yang pertama, puasa ni Allah Ta'ala sebut secara khusus hanya untuk dia. Dan satu hadis Nabi sebut, setiap amal anak Adam untuk diri mereka. Puasa ni walaupun untuk Allah, tapi untuk diri kita, manfaat kita. Puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, bangun malam, whatever, semua untuk mereka, kata Nabi. Kecuali puasa. Allah Ta'ala kata, puasa untuk aku. Untuk Allah puasa. Katalah satu hari kita dapat satu jemputan daripada Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Maka kita pun Agong pun mintalah kita bawa satu hadiah. Macam cerita Piramli lah, hari jadi Ayanda sudah menjelang tiba, kan? Cerita apa tu? Cerita apa? Amal Albab. Hari jadi Ayanda sudah menjelang tiba. Dinda, kita nak bagi apa dekat Ayanda? Nampak? Walaupun tak ada duit, sanggup pergi merompak tu. Yang 2 ekor tu kan? Nama apa 2 ekor tu? Syawal dengan Muharram. Saya tak ingat. Yang Piramli nama apa? Piramli lah nama Syawal. Muharram dengan siapa? Safar. Muharram dengan Safar. Pergi dekat Kalabul Malami kan? Kalabul Malami. Hari jadi Ayanda sudah menjelang tiba. Dinda, kita nak bawa apa? Kita sudah tak ada duit. Sangguplah Kanda pergi merompak, nak bawa intan, permata, belian semua untuk Ayanda. Tinggal Syawal je lah bawa apa? Bawa garam dengan gula. Maksudnya apa? Ayanda tu, hari jadi dia tu, nak persembahkan sesuatu tu, bawa yang terbaik untuk Ayanda. Puasa, kata Allah Ta'ala, untuk aku, kata Allah. Fa innahu li, untuk aku. Nakkah kita bagi puasa yang kalau kita umpamakan seperti sehelai kain, dia tu koyak-koyak? No. Dia tu ada kena cucuk wokok, kena potong tak sama, kain burung, lusuh, harga murah. Nak ke gitu? Tak nak lah. Mesti bagi yang terbaik, betul? Betul. Maka Ramadan kena bagi yang terbaik. Macam mana nak puasa terbaik? Kalau dalam puasa kita masih lagi ada benda-benda tak baik kita buat, kena tinggal. 13 hari lagi. Nak marah macam mana pun, dekat siapa sekalipun, sabar, tunggu Syawal nanti, marahlah. Ramai tak orang kita nak marah 2-3 hari ni? Ramai tak? Ramai Ustaz? Ramai tak? Siapa-siapa je lah nak marah tak? Nak marah aku dekat dia ni, nak marah. Sabar.
Dalam bulan Ramadan, Nabi sendiri pesan pun, kalau ada orang nak bergaduh, kena cakap kat dia, aku tak nak bergaduh, aku puasa. Sabar. Kan? Tapi tak susah nak cari orang tak sabar ni. Pergi dekat Facebook, jumpa orang tak sabar tak? Betul tak? Ha? Dan silat-silat bulan, kita pun sama juga sekali. Naik sekaki. Jangan tuan-tuan. Tinggal. Sebab apa? Kita nak sempurnakan puasa ni biar cantik. Supaya bila Allah terima dalam keadaan yang terbaik. Itu satu. Fa'innahu li. Puasa untuk aku, kata Allah. Terbaik. Jadi bila kita fikir terbaik ni, kita cari yang terbaik lah. Tak? Puasa dengan baik, tambah amal ibadat lagi, tambah baca Quran lagi, tambah sedekah lagi, tambah tak berkata-kata yang sia-sia lagi. Macam-macam benda kita buat supaya puasa tu solid. Betul tak? Satu. Yang kedua, wa ana ajzi bih, kata Allah Ta'ala. Ini special. Yang tidak ada pada amalan-amalan lain, hanya ada pada puasa. Allah Ta'ala sendiri yang bagi markah. Nak cari mana lain? Tak? Solat semayang tadi, malaikat bagi markah. Malaikat rakib, atib. Tak? Dia yang catat markah. Baca okey ke tidak, semayang mengantuk ke tidak, tidur ke, ataupun ni siapa pula ni ustaz ni, contoh tak? Nak meluahkan perasaan apa? 2-3 hari lepas apa? Cerita nak meluahkan perasaan, lepas tu tiba-tiba semua dah kena ni dah, kena tipu semua. Padahal bini dia. Bacalah kita cerita tu kan. Macam-macam. Semua itu diberi markah oleh malaikat. Sedekah kita, malaikat bagi. Apa saja yang kita buat, semua malaikat akan catat. Kecuali puasa, Allah Ta'ala sendiri yang catat. Satu keistimewaan dah. Kenapa Allah catat? Kenapa dia istimewa? Sebab puasa ni adalah rahsia antara kita dengan Allah. Rahsia. Siapa boleh cakap dia puasa? Semua orang boleh cakap dia puasa, padahal dia tak puasa. Tak? Boleh tak? Boleh. Siapa yang boleh cakap dia tak puasa padahal dia puasa? Semua orang boleh cakap. Sebab hanya Allah yang tahu dia puasa. Kita tak tahu. Tak? Nampak segar elok hari ni tak puasa ni. Tak tahu. Nampak lembek ni kan, puasa ni puasa. Tak juga. Tak? Pagi tadi bukan main, bangun sahur. Dia lah ketuk pintu, bangun sahur. Tak apa tahu, dia pun tak puasa juga. Tak? Tak ada orang boleh tahu. Betul tak? Sebab tu Allah Ta'ala kata, hanya aku yang akan bagi markah dan pahala pada orang puasa. Hebat puasa. Sebab itulah Ramadan ni banyak keistimewaan bagi orang-orang yang ada ilmu pengetahuan. Sebab tu Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya kamu akan berharap sepanjang tahun Ramadan. Sanggup? Sanggup puasa setahun? Hari ni sanggup lah. Lagi 9 bulan nak raya 9 bulan. Biasa 9 hari, 9 bulan lagi lah. Allah tak sanggup aku, tak sanggup, baik matilah kan. Setahun puasa. Tapi Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, nescaya kamu akan berharap sepanjang tahun Ramadan. Nak cerita betapa besar Ramadan, dan Ramadan tu hanya tinggal 13 hari lagi. 13 hari lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, antara kurniaan besar dalam bulan Ramadan ialah turunnya Al-Quran Al-Karim. Itu paling besar tu, antara yang besar. Dan malam ni kita berada pada malam 17 Ramadan, yang mengikut setengah-setengah pendapat ulama kata malam ni adalah malam Nuzulul Quran, turun Quran. Wahyu yang pertama iaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq yang Nabi duduk kat gua Hira tu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang Jibril datang suruh Nabi membaca, Nabi tak boleh baca kan. Malam ini katanya turun Al-Quran. Sebab tu kita menyambut di Malaysia Nuzulul Quran. Apa yang tuan-tuan ingat tentang Nuzulul Quran? Ada satu benda, iaitu cuti umum di Selangor. Itu ingat. Nuzulul Quran, cuti umum lah di Selangor, KL, lepas tu Kedah rasanya, Terengganu, Perlis, gimana lagi? Banyaklah. Tapi ada negeri tak cuti juga. Yang negeri tak cuti, apa yang tuan-tuan ingat tentang Nuzul Quran? Negeri ni tak cuti ustaz. Tu dia ingat. Kan? Negeri Selangor cuti. Nuzulul Quran, turun Al-Quran. Bila kita kata Ramadan, turunnya Al-Quran, maka sudah pastilah Ramadan itu, Al-Quran itu sesuatu yang sangat besar. Tadi kita baca ayat tentang perintah berpuasa. Allah Ta'ala kata diwajib kamu berpuasa. Dia tak sebut bulan Ramadan. Dia kata wajib puasa je lah.
Lepas tu masuk ayat bawah tu ayyaman ma'dudat, hari yang boleh dikira, gitu gini. Lepas tu ayat seterusnya Allah Taala sebut syahrul Ramadan. Tu baru keluar kan? Apa Allah Taala sebut? Syahrul Ramadan. Syahrul Siyam, bulan puasa? Dah. Allah Taala sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tu Al-Quran. Nampak? Tu Al-Quran. Maknanya selepas daripada puasa itu sendiri, amalan yang paling afdal, yang terbaik dalam bulan Ramadan ialah baca Al-Quran. Juzuk berapa dah hari ni? Juzuk berapa dah? Sampai dah 16? Belum lagi? Belum lagi Ustaz. Esok pecut Ustaz. Kan? Pecut. Baca Quran. Saya di FB saya buat kempen 1 hari 1 juzuk. 1 hari 1 juzuk. Tahu FB saya? Khairul Anwar Basri. Cari Khairul Anwar Basri, saya buat kempen 1 hari 1 juzuk. Setiap hari saya akan ingatkan baca 1 juzuk sehari, dan saya bagi link. Kalau tuan-tuan malas nak baca, tuan-tuan klik je link tu, tuan-tuan pun nampaklah muka saya ni, saya yang bacalah. Kalau tuan-tuan malas, tuan-tuan dengar je. Sebab tu nanti kalau tuan-tuan dengar saya meninggal dunia, tuan-tuan kliklah dekat saya punya bacaan tu. Tuan-tuan tak payah baca, saya baca sendiri. Ini kali pertama dalam sejarah orang mati baca Quran sendiri. Saya lah kan. Baca 1 juzuk 1 hari. Saya letak link siap. Tuan-tuan klik. Kalau tuan-tuan tak sempat baca, tuan-tuan dengar. Quran ni kalau tak sempat baca, dengar. Kalau tak sempat dengar, buka tengok. Orang perempuan tak boleh baca Quran, buka tengok ataupun dengar orang lain baca, pun dapat pahala juga. Tidak ada amalan yang terlebih baik dalam bulan Ramadan kecuali menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Dan hari ni saya dah bagi link satu lagi tadi, kita buat maraton Al-Quran selama 27 jam non-stop. Saya bagi link ni, kalau tuan-tuan klik tu, tuan-tuan akan dengar saya baca Quran non-stop 27 jam. Tak tahu surah apa dah sekarang ni. Surah Al-Kabut. Itulah suara saya lah tu. Sedap ke tak sedap, tuan-tuan dengar je lah kan? Redha je lah. Baca Quran. Nabi SAW bulan Ramadan paling kurang sekali wajib khatam Quran. Ulama-ulama dulu lagi dahsyat lah. Imam Syafi'i katanya 2 kali sehari khatam Quran. Bukan 2 kali sebulan, 2 kali sehari. Masyarakat tak buat apa lah kita dah. 2 kali sehari. So kata 2 kali sehari, 2 kali sebulan pun tak buat kerja lah. Kenapa? Kerana meraihkan Quran dalam bulan Ramadan. Imam Malik kata saya, dia ni seorang qadi, hakim, mufti dan sebagainya. Dan biasa bila bulan-bulan lain dia akan ada kuliah-kuliah, buat majlis-majlis ilmu lah. Kecuali bulan Ramadan, Imam Malik tutup kelas, cuti. Sebab apa? Sebab untuk memberi peluang kepadanya membaca Al-Quran Karim bulan Ramadan. Dan saya sebut Al-Quranul Karim ni, siapa yang rajin baca dia akan dapat banyak kelebihan. Benda yang sama tuan-tuan pun tahu kan? Saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu. Jadi saya nak ulang lagi sekali, ibu-ibu dan bapa-bapa. Ibu-ibu okey ke? Okey, bagus. Pertama kali ibu-ibu tak tidur ya malam ni ya. Siapa yang rajin baca Quran, dia akan dapat banyak kebaikan di dunia, dalam kubur, di akhirat, dalam syurga. 4 tempat diingat. Tidak ada orang yang mempunyai pahala yang terbanyak kecuali orang yang banyak membaca Al-Quran. Banyak. Berapa banyak pahala dia? Sangat banyak, tidak terhitung. Kerana apa? Kerana satu huruf daripada Al-Quran pahalanya 10 pahala. Quran ada berapa surah? Ada 114 surah.
Berapa juzuk? 30 juzuk. Berapa ayat? 6,236 ayat. Itu ayat. Berapa huruf? Tak jenuh kira kita huruf. Nah, ayat je dah dekat 7,000. Huruf ada berapa? Mungkin beratus ribu, mungkin berjuta. Betul tak? Darab dengan 10. Darab pula dengan berapa kerap tuan-tuan khatam. Itu pahala dia. Dan selalu saya sifatkan nak buat pahala dengan Quran ni tak perlu modal. Tak perlu modal. Modal dia apa? Modal dia boleh baca Quran je lah. Kalau tuan-tuan nak buat amalan lain, tuan-tuan perlukan modal. Habis modal, habislah amalan. Betul tak? Nak sedekah, berapa banyak kita boleh sedekah? Lah sekali habis duit kita kan? Betul tak? Habis modal. Nak buat amalan ibadah lain, dia memerlukan kepada kudrat, tenaga. Tua dah, nak bangun, nak bangkit pun tak boleh, habislah modal. Betul tak? Quran tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan boleh baca, tak ada bunyi pun tak apa. Ataupun malah nak baca, dengar pun tak apa. Malah nak dengar, buka, tengok pun tak apa. Semua itu dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling banyak pahala di dunia ialah orang yang rajin baca Quran. Orang yang mahir baca Quran. Tak, tuan-tuan mahir baca Quran, pandai baca Quran, bacanya elok, merdu dan sebagainya. Nabi kata mereka ini akan bersama dengan para malaikat di hari akhirat. Ma'as safaratil kiramil bararah. Duduk dengan barisan para malaikat. Allah. Tuan-tuan, kita pergi satu majlis, ada tempat VIP kat depan, betul tak? Tuan-tuan kenal VIP seorang je. Yang ramai-ramai menyibuk kat tepi tu tuan-tuan tak kenal lah. Betul tak? Adalah seorang lagi, dua lagi kenal lah. Yang ramai-ramai lagi tu, siapa tu tak kenal. Tapi hebat dah dia. Hebat lah, sebab apa? Duduk atas tempat VIP, betul tak? Hari akhirat, orang yang mahir baca Quran yang bagus, mereka akan berada bersama barisan para malaikat di hari akhirat. Lepas tu kena baca Quran. Kena baca Quran. Orang yang tak bagus tak? Orang yang tak bagus, Nabi kata dapat 2 pahala. Wallazi yaqra'ul Quran, dan orang-orang yang baca Quran wa huwa yatata'u fihi, dia baca tu tersangkut-sangkut, berhenti-berhenti. Wa alaihi syak, confuse pula, betul ke tidak aku baca ni, tapi nak baca juga. Lahu ajran, baginya 2 pahala. Nampak? Dapat pahala juga. Lepas tu kena baca. Pahala apa? Pahala baca dengan pahala sabar baca. 2. Yang ketiga, kalau kita berhimpun ramai-ramai di surau ni, ada tadarus? Ada. Duduk dalam tadarus. Tuan-tuan masuk tadarus ke? Tak ada masuk tadarus ke? Tuan-tuan nak tidur kat tepi ke? Duduk sampai orang balik. Apa kelebihan dia? Ada 4 kelebihan. Main CV saja kita malam ni. Tuan-tuan tak catat, tak ingat ni. Nanti saya tanya soalan. Tak ada jawab diri. Gurau 4 kelebihan orang yang duduk dalam majlis baca Quran. 4 kelebihan. Yang pertama, turun ketenangan dalam jiwa. Jiwanya tenang. Kita kalau serabut-serabut, balik rumah serabut, duduk luar rumah serabut, duduk surau serabut, duduk ofis serabut, pergi kedai mamak serabut manjang. Apa nak buat? Baca Quran. Allah Ta'ala kata siapa baca Quran, turun ketenangan dalam jiwanya, dalam hati dia. Yang pertama. Yang kedua, rahmat akan turun kepada dia. Rahmat. Tadi tenang, rahmat pula datang. Rahmat. Yang ketiga, malaikat pula datang melindungi dia, jadi bodyguard. Kita tak perlu jadi YB, tak perlu jadi menteri, tak perlu jadi apa. Kita boleh ada bodyguard. Dengan cara mana? Caranya rajin baca Quran. Malaikat akan jadi bodyguard kita. Bodyguard. Apa guna bodyguard? Ada bodyguard? Sebab itulah tak tahu. Sebab tak ada bodyguard. Saya ada bodyguard. Kerja bodyguard jaga kita lah. Ada bahaya-bahaya sikit-sikit tu, dia tolong selisih-selisihkan. Dia tolong lindung. Itu kerja dia. Orang rajin baca Quran, malaikat jadi bodyguard dia. Yang keempat, ni paling best. Paling best dalam banyak-banyak best. Iaitu, dia akan dikenali oleh para malaikat di langit. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut nama dia. Tak sebut.
wa dzukira fi man indah. Allah Taala sebut nama Tuhan satu. Kenapa? Kerana raja baca Quran, malaikat di langit kenal tuan-tuan dan puan-puan sebab Allah Taala sebut nama. Hebat tak? Hebat. Tak kira siapa kita pun di dunia ni, kalau dah malaikat kenal, nombor 1 lah. Betul tak? Dan di dunia banyak lagi lah kelebihan-kelebihan. Bila kita mati, masuk dalam kubur. Orang pernah mati? Tak pernah. Pernah masuk kubur? Pernah. Tak pernah juga? Okay. Kena masuk kubur. Tapi jangan duduk lama-lama. Naik balik. Orang yang mati, bila masuk kubur, dia duduk seorang-seorang. Saya cerita ni bukan sebab saya pernah masuk kubur. Tak. Saya cerita ni sebab benda ni ada cerita dia dalam kitab-kitab dan sebagainya kan. Bila masuk kubur, duduk seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang, tuan-tuan bayarlah seorang-seorang macam mana. Duduk di dunia ni seorang-seorang, seronok ke? Tak seronok. Kita terkurung dalam rumah kita, pintu terkunci, handphone tak ada, blackout, kunci pula dari luar. Apa jadi? Sakit jiwa, betul tak? Sakit jiwa kita, menjerit melolong, semua orang balik kampung. Raya. Tinggal kita seorang-seorang melolong kat sini kan. Tolong, tak ada orang dengar. 2 hari mati mati kering. Bukan kerana lapar, kerana sakit jiwa, terkurung dalam bilik. Dalam kubur lebih-lebih lagi tuan-tuan, lebih-lebih lagi. Jangan cari pasal dalam kubur. Tapi dalam kubur ni, dalam kitab-kitab sebut dia kata, kita boleh ada teman. Iaitulah amalan-amalan soleh. Betul tak? Semayang kita, puasa kita, sedekah kita, bangun malam kita, semualah yang baik-baik tu akan datang berupa manusia yang cantik duduk menemani kita dalam kubur. Jadi tak sunyi lah kalau orang yang rajin buat amal soleh ni. Sampai masa malaikat datang. Malaikat nama apa? Nama apa? Itulah duduk depan sangat. Memang kena tanya soalan selalu lah. Lain kali kalau tak kena tanya soalan, duduk belakang sikit. Itu saja guru. Malaikat apa? Muka nakir. Muka nakir ni rupa dia lebih teruk daripada yang paling teruk. Muka siapa tu yang pernah jumpa paling teruk sekali? Muka bos kat office? Tak apa. Muka tuan tak nampak dalam ni. Saya je nampak. Jadi dia tak tahu bos apa mana tu. Muka yang paling teruk, itulah yang paling teruk yang pernah kita jumpa. Muka nakin lagi teruk pada yang teruk. Sehingga kan shortcut dia, bila dia datang je sebelum sampai, semua amalan akan lari bertempiaran menyelamatkan diri. Takut. Tadi kata janji nak jaga kita tak? Takut lari habis. Kecuali ada satu amalan masih lagi duduk di depan kita. Kan kita bila mati kan, kita mengiring kan? Mengiring, muka kita menghadap kiblat kan? Malaikat datang, dia akan duduk depan muka. Tuan-tuan pernah mimpi hantu? Hantu dapat datang depan muka. Hantu tu keluar gigi tu kan. Malam ni. Hantu. Malaikat tu datang depan muka. Tiba-tiba dia tak boleh nak tanya soalan dia. Ada lagi seorang duduk antara muka kita dengan dia. Malaikat pun turun ke bahagian badan bawah kita, bahagian kaki. Makhluk tadi pun ikut sekali. Sampai malaikat ni tak boleh buat kerja. Lalu malaikat tanya kepada dia, dia kata, siapa kamu? Dijawablah oleh mamak ni, dia kata, akulah Al-Quran yang dibaca oleh si fulan ini. Kita lah, mayat tadilah. Dan aku, dia kata, tidak akan meninggalkannya sehingga hari kiamat. Nampak? Quran nampak biasa je, tapi dia peneman kita di dunia, dalam kubur, tempat tak ada teman ni. Jadi guna bulan Ramadan lagi 13 hari untuk kita sediakan teman kita cukup-cukup. Ambil kesempatan. Di hari akhirat, tuan-tuan, tuan-tuan pernah baca tak ayat Quran, dia kata yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seorang manusia akan lari daripada saudara mara dia lah, saudara dia. Wa ummihi wa abih, bukan saudara je, daripada mak ayah dia pun dia lari juga. Wa sahibatihi wa bani, lari daripada kawan-kawan dan juga anak pinak. Semua orang lari. Kenapa lari?
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu ada urusan masing-masing. Tak sempat nak layan lah. Member tak member. Dunia boleh lagi ngeteh kan. Jom ngeteh. Kan member. Ada masalah apa, pinjam duit, hutang ke apa, boleh dengar masalah, macam-macam boleh buat. Tapi di hari akhirat semua ada urusan masing-masing. Ada satu manusia ni dalam keadaan semua orang melarikan diri daripada orang lain. Ada satu manusia ni, mereka ini berlari juga tapi mencari orang. Dia cari orang juga. Siapa mereka? Mereka ini ialah orang-orang yang rajin membaca Quran. Mereka berlari-lari mencari ibu bapa mereka. Sebab apa dicari ibu bapa? Sebab untuk memakaikan ibu bapa mereka dengan mahkota daripada cahaya. Cahaya tu pula lebih terang daripada cahaya ketika mereka berada di dunia. Lebih terang pada cahaya matahari. Mahkota tu. Hebat. Nabi tanya kepada para sahabat, dia kata, kalau kamu punya pendapat, sahabat dia kata, itu mak ayah dia. Mak ayah dia, anak dia baca Quran, mak ayah dia dapat mahkota daripada cahaya. Tu mak ayah dia. Apa pendapat kamu tentang dia tu, anak dia tu? Apa pendapat kamu? Jawab Rasulullah, bahkan hebat lagi. Nampak? Itulah benda yang kita kena ingat dalam nuzul Quran. Bukan esok tak pergi kerja. Keistimewaan. Untuk apa? Untuk rebut. Bila masuk syurga, kita semua masuk syurga insya-Allah. Amin. Masuk syurga. Dalam syurga tidak ada lagi amal ibadah. Tak ada. Amal ibadah. Semayang tak ada, sedekah tak ada, bangun malam tak ada, puasa tak ada, haji umrah tak ada. Ibadah no more, yelek. Tak ada. Kecuali ada satu lagi amalan ibadah yang masih dibuat oleh ahli syurga. Apa dia? Membaca Al-Quran. Bahkan orang yang rajin baca Quran di dunia, kita ni baca khatam at least 1 tahun sekali. Ramadan tak apalah, baca khatam lagi, baca lagi, khatam lagi. Bukan baca sekali lepas tu tak baca dah, baca lagi. Mereka ini dijemput oleh Allah Ta'ala untuk memperdengarkan bacaan dalam syurga. Sedap ke tak sedap ke tak penting. Yang penting kerana dia rajin baca Quran di dunia, Allah Ta'ala akan jemput dia baca Quran. Iqra, katanya. Iqra, baca kamu. Bukan baca je, warqi, mendaki kamu. Syurga ni tinggi tuan-tuan. Dan orang yang masuk syurga, katanya semua yang masuk syurga, mereka ini saling dengki-mendengki. Bahasa dia, dengki-mendengki. Dengki apa? Ada ahli syurga ni, kira kita kalau masuk syurga, bagus dah lah dah. Nak dengki apa lagi? Masuk syurga dah. Ada setengah-setengah ahli syurga ni, dia dengki dengan ahli syurga yang lain. Kenapa? Kerana mereka ini duduk tempatnya sangat tinggi. Ui, sayuk. Siapa tu? Apa amalan mereka? Begitu. Ahli syurga bertanya-tanya. Dan orang yang rajin baca Quran, bila Allah Ta'ala suruh baca Quran di syurga, mereka akan mendaki makin tinggi. Warqi, kata Allah Ta'ala, dakilah. Warattil, baca lagi. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana dulu kamu rajin baca Quran di dunia, rajin. Bulan Ramadan baca, bulan baca lagi, khatam baca lagi sampai kamu meninggal, baca. Warqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilatak, rumah kamu, kata Allah Ta'ala, dalam syurga, inda akhiri ayatin taqra'u, pada ayat terakhir yang kamu baca. Kalau kita nisbah Quran begini, ni surah Al-Fatihah, ni surah An-Nas. Kita buat gini. Al-Fatihah, An-Nas. Habis An-Nas, baca Fatihah balik. An-Nas. Orang yang makin banyak khatamnya, makin banyak bacanya, makin tinggi tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah antara pesanan yang saya nak pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Katanya berapa minit? 20 minit je kan? Lebih dah ni kan? Nak lagi? Cukuplah dah. Dia ceramah ni macam makan Maggi juga. Makan sekali sedap, makan banyak kali muak. Kan?
InsyaAllah. Semoga peringatan yang ringkas tu. Sebab lepas ni saya nak pergi tempat lain pula. Saya nak pergi ke Shah Alam. Ada live radio myfriend.fm pukul 11.30 ke pukul 12 gitulah. 11.30 atau pukul 12. Tengok saya. Nanti tuan-tuan balik bukalah myfriend.fm. FB dia ke apa, tengok muka saya lagi kan. Kalau tak jemu lah. Kalau nak tidur, baik tidur lah. Jangan buka radio tu kan. Bangun awal-awal pagi esok, qiyamul lail, baca Quran insya-Allah. Okay, so setakat itulah sahaja. Sempena dengan nuzul Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan satu mukjizat. Bukan sahaja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga kepada kita. Kalau nabi-nabi terdahulu bila mereka datang ke dunia, mereka diberi mukjizat, betul tak? Nabi Musa contohnya, Allah Taala beri mukjizat apa? Ustaz. Tongkat Ali. Kan? Tongkat Musa. Tongkat. Bila Nabi Musa mati, tongkat tu gimana? Tak ada, hilang kan? Begitulah Nabi bila dia datang mukjizat, bila dia mati mukjizat dia hilang lah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila datang ke dunia, mukjizatnya Al-Quran Al-Karim. Bila Nabi wafat, Al-Quran tu ada lagi tak? Masih ada. Jangan siapa mengaku jadi Nabi pula lepas ni. Oh, aku dapat mukjizat ni. Mana? Ni Quran ni. Loh, tu Nabi Muhammad punya. Ustaz cakap malam, ini mukjizat kita punya. Janganlah macam tu. Kan? Itu mukjizat yang masih ada pada hari ni. Tak usah cari yang pelik-pelik lah. Macam-macam orang sekarang ni cari yang pelik-pelik pula tu. Kan? Quran depan mata pun tak sedar bahawa itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bacalah Quran, jadilah sebahagian daripada Al-Quranul Karim. Walaupun hanya CP-CP kan? CP-CP ni maksudnya apa? Maknanya dia bukanlah watak utama, tapi kalau bab-bab Quran ni, dialah yang akan berusaha keras. Buat majlis Quran, jemput orang ceramah pasal Quran, buat kelas mengaji Quran. Dia bukanlah watak utama, tapi dialah semangat sekali. Jadi begitu. Kenapa? Kerana siapa yang terkait dengan Quran, dia pasti akan jadi orang yang paling hebat. Paling hebat. Walaupun sikit. Apa bukti dia? Buktinya Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kalamullah. Betul tak? Kata-kata Allah. Dan Allah kata dalam satu hadis, dia kata, kelebihan kata-kata aku ni, kalamullah, berbanding dengan kata-kata orang lain, seperti mana kelebihan aku, kelebihan Allah berbanding makhluk ciptaannya. Hebat. Hebat. Dan umat Nabi Muhammad diberikan Quran, maka kita dipanggil sebagai penghulu segala umat. Betul tak? Penghulu. Nabi Muhammad kerana diberikan Quran dipanggil penghulu segala nabi. Malaikat Jibril bawa Quran kepada Nabi Muhammad, dipanggil penghulu segala malaikat. Bulan Ramadan turun Quran, Ramadan dipanggil penghulu segala bulan. Malam Lailatul Qadar turun Quran, malam Lailatul Qadar dipanggil sebagai penghulu segala malam. Dan manusia yang rajin baca Quran, Quran ada dalam diri dia, dalam hati dia, dalam dada dia, dia hari-hari jadi penuntut Quran dan juga pengajar Al-Quran. Nabi kata mereka adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Itu sahajalah daripada saya. InsyaAllah semoga dengan tazkirah ringkas ini akan memberi peringatan kepada kita semua, terutama pada saya lah yang bercakap ni, dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, so saya harap tuan-tuan boleh follow lah saya punya Facebook. Cari Facebook saya, Khairul Anwar Basri. Lepas tu tuan-tuan follow. Ada banyaklah benda-benda yang menarik dalam tu. Benda-benda baik-baik je semua. Saya tak bergosip dalam tu. Tak bergosip. Benda-benda baik-baik tuan-tuan boleh baca pagi-pagi, tuan-tuan boleh share, dapat pahala juga kan. Okay, saya ucap terima kasih kepada surau kerana sudi menjemput. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tergurau senda, tersalah kata. Semoga Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk masuk ke dalam syurganya asbab Ramadan pada tahun ini. Dan kalaulah ini adalah Ramadan yang terakhir, maka ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita insya-Allah. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.